Dulu kita belajar lain ni. Kita belajar benda lain, tiba-tiba kita dah masuk kerja, dah posting. Kita kena mengajar satu benda yang baru. Aduh, macam mana ni? Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Didan Sembang. Seperti mana yang anda tahu, saya akan bersembang, berkongsi dan berbual dengan anda tentang topik-topik pendidikan yang berlaku di Malaysia. Dan teruskan like, share dan subscribe. Terima kasih kepada anda yang menyokong video-video saya. Okey, untuk video kali ini saya akan berkongsi kepada anda tentang guru-guru belajar di IPG, belajar di Institut Pendidikan Tinggi, benda lain. Tetapi setelah posting ataupun setelah bekerja, dia akan mengajar ataupun mengajar subjek lain daripada apa yang dia belajar dulu. So benda ni sebenarnya dah lama berlaku dalam Malaysia ni kan. Kadang-kadang cikgu tu dia ajar macam-macam subjek, pelbagai subjek. Dan kadang-kadang cikgu ni kejap dia ajar ni, kejap dia ajar benda ni kan. Jadi kenapa benda ni berlaku, dan kita nak sembang-sembang sebab baru-baru ni ada isu yang seorang guru sains yang mengajar dalam bahasa Inggeris diketawakan di media sosial, dan saya dah ulas pun pada video sebelum ni, tak patut kita lakukan benda tu. Jadi kenapa benda ni masih berlaku? Okey, untuk saya sendiri sebenarnya masa zaman IPG saya adalah option reka bentuk teknologi. Yang mana tak tahu, reka bentuk teknologi ni atau RBT adalah penyambung ataupun pengganti kepada kemahiran hidup yang dulu kita belajar, kemahiran hidup. Dan untuk KSSR digantikan kepada RBT. Jadi RBT ni ada penambahbaikan dan pengurangan subjek di dalam RBT. Itu yang saya belajar dekat IPG dulu. Saya belajar memasak, saya belajar menjahit, belajar pertukangan, belajar membuat projek, belajar tanaman, macam-macam lah untuk ilmu-ilmu RBT, ilmu-ilmu kemahiran hidup ni. Dan minor saya adalah PJPK, yang mana kita mengajar pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan sebagainya. Itu yang kita difokuskan di IPG. Dan masa tu ada juga subjek lain, kita belajar juga BM, BI, tapi tidak ditekankan sangat. Sebab itu bukan option major kita. Ada juga BM, BI, subjek ilmu pendidikan, pedagogi, macam mana kita nak mengajar dan sebagainya. Itu ada ditekankan, tapi tidak ditekankan subjek-subjek lain. Hanya fokus lebih kepada subjek major saya, RBT, dan juga minor saya PJ. Itu yang lebih. Okey, so bila kita masuk ke alam pekerjaan, posting dan bekerja, kita kena tahu yang keperluan kita tu adalah di atas tiket option kita. Mungkin sekolah ni kurang cikgu RBT, tak ada, dan kita dihantar ke sekolah tu untuk mengajar RBT. Ataupun sekolah ni tak ada cikgu BM, maka masuklah seorang posting cikgu BM ke sekolah tu untuk mengisi kekosongan tu kan. Tapi kita kena tahu kapasiti lain mungkin juga ada kekurangan untuk subjek lain, mungkin kekurangan 2 cikgu ataupun beberapa. Jadi kita perlu mengajar juga subjek lain untuk menampung kekurangan-kekurangan itu. Contoh, macam saya sendiri bila saya masuk sekolah, fully, sepenuhnya saya tidak mengajar RBT, yang mana 5 tahun setengah saya belajar. Masuk sekolah, tiba-tiba tak mengajar, saya disuruh mengajar sains. Dan sebab tu kalau korang tengok video saya, video cerita IPG saya tentang RBT, tapi pengajaran saya tentang sains. So 100% berubah kan? Berubah. So apa yang saya perlu buat adalah belajar benda baru. Kita kena tengok buku sains, apa yang kita nak ajar dalam sains, apa dia punya DSKP, apa dia punya RPT, apa dia punya topik-topik yang kita nak ajar dalam sains kan. So belajar benda baru untuk kita mengajar. Dan saya juga pernah mendapat ajar BM kan. Apa yang kita nak ajar dalam BM, kita kena belajar balik. Kita kena, itulah tugasnya cikgu, dapat satu subjek yang baru, kita kena belajar balik. Macam mana kita nak mengajar benda ni? Jangan kita saya tak boleh ajar, saya option lain. Kita kena ingat kita ada kekosongan yang kita perlu isi untuk ajar benda tu. Dan saya fully tidak lagi mengajar IPT. Saya harap satu hari nanti dapat balik, sebab itu adalah minat lah kan. Okey, tapi bila kita dapat ajar satu benda yang lain daripada kita punya option, first kali kita kena terima dan belajar untuk mengajar benda ni dengan baik. Kita tanya dengan cikgu-cikgu yang betul-betul pakar. Kita jumpa dengan cikgu-cikgu sains yang betul-betul, okey, macam mana nak ajar benda ni? Macam mana nak buat benda ni? Dia orang akan kongsi ilmu. Dia takkan ikut ilmu. Dia orang akan share benda-benda ni. Dan sebenarnya ada juga beberapa cikgu yang
tak mahir mengajar RBT, tiba-tiba kena mengajar satu kelas, dua kelas. Dia orang pun blur. Macam mana nak ajar RBT ni. So kita pula kongsi ilmu dekat orang nak buat macam mana. Itulah sebaliknya. Dan benda yang kita kena tahu adalah ada beberapa subjek yang tidak boleh diberikan sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya kepada cikgu lain untuk mengajar. Maknanya bukan semua subjek kita boleh, awak tolong ajar ni, tak boleh. Contoh dia adalah agama Islam, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan sebagainya lah. Subjek yang penting-penting ni tidak boleh diberikan semudah-mudahnya kepada orang lain. Contoh agama Islam mestilah orang yang ada tauliah, orang yang ada kelulusan. Kita tak boleh main tangkap muat, awak tolong ajar agama, nanti kita takut apa yang kita ajar tu tidak tepat. Kita tahulah sikit-sikit kan untuk diri kita. Tapi untuk silibus agama, untuk bacaan tajwid, Al-Quran, apa semua, kita tak boleh main letak orang. Kena orang yang tepat, orang yang betul, ustaz, ustazah yang betul-betul tahu untuk mengajar benda tu. Itu tidak boleh ditangkap muat sesuka hati. Memang perlu. Macam bahasa Arab, bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Bahasa Arab memang kena ada orang yang mahir bahasa Arab. Mana boleh kita letak cikgu, awak tolong ajar bahasa Arab, apa kita nak ajar kan? Awak tolong ajar bahasa Mandarin pun kita tak boleh nak ajar. Orang yang betul-betul mahir dan bahasa Inggeris, kita tak boleh tangkap muat. Awak tolong ajar bahasa Inggeris. Memanglah kita ada kemahiran bahasa Inggeris tu sikit. Tapi untuk mengajar, kita perlukan orang yang memang mahir. Orang ada kelulusan TESOL, ada kelulusan ijazah yang betul-betul layak untuk mengajar. Yang tu kita tak boleh tangkap muat. Tapi untuk subjek beberapa sikit-sikit ni, boleh kita cuba untuk belajar, mengajar benda baru walaupun tak ada kaitan dengan option kita. Jadi mungkin ada penonton ni dalam kalangan cikgu ataupun student-student IPG sekarang. So korang kena prepare. Mungkin satu hari nanti korang dah posting, korang tak mengajar pun korang punya subjek. Korang akan pelik, aduh aku nak ajar benda ni tapi tak dapat kan. So korang akan pelik sikit lah dekat situ. Tapi tak apa. Itulah lumrahnya bila kita bekerja, posting. Dan perlu juga ada toleransi lah dengan pentadbir untuk kita dapatkan sikit subjek major kita tu kan. Okey, jadi itulah perkongsian saya. Kesimpulan dia dekat sini adalah apa yang kita belajar 5 tahun di IPG, di IPT dan sebagainya mungkin akan bertukar, mungkin tidak sama dengan apa yang kita ajar sewaktu kita posting. Tapi itulah yang perlu kita ambil sebagai satu cabaran dan kita perlu cuba untuk belajar mengajar. Dan ingatlah, bahasa Inggeris, bahasa Arab, agama, Mandarin, Tamil tidak boleh sewenang-wenangnya kita beri pada orang yang kurang mahir dalam bidang ni. Sebab bidang ni memang betul-betul memerlukan orang yang pakar di dalam satu-satu bidang. Okay? Kalau orang biasa nak mengajar tajwid takut jadi salah kan? Tak boleh. Memang kena ada ustaz, ustazah yang betul-betul mahir. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Semoga ada manfaat. Teruskan like, share dan subscribe. Mungkin ada benda-benda kita nak sembang lagi akan datang. Jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye.